Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la ilaha wa ilahin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Summa amma ba'd. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kita merafak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita sekali lagi dapat berjumpa pada pagi ini dalam pertemuan dan perhimpunan yang penuh dengan kebaikan. Bukan perhimpunan maksiat, tapi perhimpunan yang mengundang rahmat daripada Allah. Dan kita berharap perhimpunan-perhimpunan sebegini bukan sekadar menyatukan kita dalam solat, tetapi dia mampu menyatukan dan menguatkan kita setelah kita habis solat. Bermaksud keluar saja kita daripada tempat ini, bukan sekadar kita sama penyatuan pemikiran kita sebagaimana samanya kita dalam solat mengikut imam yang satu, bacaan yang sama, perbuatan yang sama. Walaupun hidup kita di luar kita memiliki pelbagai andaian dan keputusan masing-masing, tetapi sekurang-kurangnya kita bersatu dalam beberapa perkara yang kita sepakat. Maka kita boleh mengurangkan perbalahan dan perselisihan antara kita, terutamanya dalam perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang sebenarnya tidak perlu untuk dibesar-besarkan, yang hari ini mengundang pelbagai lagi masalah dalam hidup kita. Jadi kita berharap dengan solat jamaah kita yang kuat ini menguatkan jamaah kita, terutamanya kita warga Kota Damansara di luar. Apabila kita berjumpa di jalan raya, apabila kita berjumpa di restoran, apabila kita berjumpa di area kita ni, kita sama, kita sepakat, kita bersatu sebagaimana sepakat dan samanya kita dalam solat. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, istimewanya solat yang ada itu, dia bukan sekadar ibadat ritual, dia bukan sekadar satu ibadat sebagai tanda kita dengan Allah, saya kena sembahyang, kalau tidak saya berdosa, kalau tidak saya kena azab. Solat itu Allah berikan dalam hidup kita sebagai satu simbolik bahawa hidup ini penuh dengan permintaan. Maka sebab itu Allah beri satu ruang dalam sehari itu ada 5 waktu untuk kita meminta kepada Allah yang wajib, banyak lagi waktu yang lain yang sunat. Tapi 5 waktu ini Allah allocate dekat kita supaya kita boleh minta betul-betul. Sebab solat itu adalah tempat dan waktu untuk meminta. As-salah wa hiya ad-du'a. Solat itu sendiri adalah permintaan. Kalau kita betul-betul amati perkataan-perkataan kita, bacaan kita dalam solat, kita akan jumpa banyak tempat yang kita sedang meminta kepada Allah. Selain meminta, kita memuji kepada Allah. Itulah sikap orang yang meminta. Dia akan suka kepada seseorang, dia akan puji dan dia akan minta. Solat dia penuh dengan pujian dan permintaan. Dan dalam banyak-banyak permintaan dalam solat, almarhum Dr. Syahid Ramadan Al-Buti, dia pernah menyatakan dalam banyak-banyak tempat, yang paling penting sekali adalah kita jangan sesekali mengabaikan 2 permintaan ini ketika mana kita berada di dalam suratul Fatihah. Signifikannya setiap rakaat ada Fatihah, solat sunat ke, solat wajib ke, solat 3 rakaat ke, 4 rakaat ke, dia mesti ada Fatihah. Istimewanya suratul Fatihah ini ada 2 perkataan dan 2 permintaan yang jangan diabaikan. Almarhum Dr. Syed Ramadan Al-Buti sebut, kalaulah kita terlalai dan terleka sekalipun sepanjang solat, terfikir benda lain dan sebagainya, tak fokus, melayang-layang fikiran kita, janganlah sesekali kita tak fokus pada 2 permintaan ini, iaitu pada perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepada Engkau aku sembah, hanya kepada Engkau kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Apa istimewanya dua perkataan dan permintaan ini adalah, ya, solat adalah permintaan, tapi ini antara dua permintaan yang sangat istimewa. Pertama adalah, ya, kita nak menjadi hamba yang beribadat kepada Allah. Kita nak minta dengan Allah, ya Allah, aku nak jadi hamba yang menyembah Engkau. Hanya kepada Engkau aku sembah. Dan kita tahu tujuan kita diciptakan memang untuk menyembah Allah. Jadi kita pun bagi tahu, ya Allah, hanya kepada Engkau aku sembah. Jadi aku tak akan sembah benda lain, perkara syirik aku tak buat, khurafat aku tak buat, tangkal aku tak buat, benda-benda yang tak sepatutnya aku tak akan buat. Hanya kepada Engkau aku sembah, ya Allah. Aku tahu kalau aku tak buat, aku berdosa, aku salah, aku akan diazab sebagainya. Aku nak sembah Engkau. Jahat macam mana pun orang ni, tuan-tuan, mungkin kalau tuan-tuan tak kenal orang jahat, mungkin tuan-tuan pernah satu masa dulu tak baik macam sekarang, solat diabaikan, atau mungkin ibu-ibu mungkin pernah satu masa yang aurat itu diabaikan. Kita pernah ada zaman silam kita tahu ni solat tu wajib, kita tahu tutup aurat tu wajib, kita tahu rasuah tinggal, kita tahu tak ada benda-benda yang banyak, benda yang kita tak boleh buat, tapi kita masih buat. Tapi kita tahu benda ni tak boleh. Ia menjadi seorang hamba bila sebut iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau aku nak menghambakan diri, aku nak beribadat, aku nak menyembah. Bermaksud kita dah mula tinggal benda-benda yang tak elok, dan kita akan start nak buat benda yang baik yang disuruh kita buat. Iyyaka na'budu. Dan kita juga sedar dalam keadaan kita nak buat, tapi kita tahu kita tak mampu. Hari ni walaupun kita dah boleh buat pelbagai kebaikan, dah boleh solat awal waktu, solat berjemaah, tak tinggal masjid, 5 waktu tu semuanya di masjid, Alhamdulillah. Tapi kita masih kenal kita ada beberapa kelemahan lagi pada ibadat yang lain. Mungkin Quran lagi tak apa nak okey. Mungkin ini, mungkin ada beberapa benda-benda larangan yang masih belum mampu ditinggalkan. Atau mungkin ada beberapa ibadat-ibadat yang masih belum mampu dilakukan dengan sempurna. Kita tahu kita nak buat, tapi tak terbuat. Kenapa tak boleh buat? Maka sebab itu penting, wa iyyaka nasta'in, dan hanya Engkau aku minta tolong, ya Allah. Aku minta bantu aku, ya Allah, sebab aku nak buat benda ni. Bukan aku tak nak, tapi aku tak mampu. Bukan tak tahu lepas sembahyang ada solat sunat rawatib lah, ada itu ini, sebelum subuh ada tahajud dan sebagainya. Tahu benda tu, tahu keistimewaan dia. Tapi ya Allah nak buat, bukan kenapa susah ya? Ya Allah aku minta tolong, kau tolonglah bantu aku supaya aku boleh buat benda ni. Kita malas dalam solat main-main, solatnya kadang-kadang cukup, kadang-kadang lewat. Ya Allah bantu aku nak perfect benda ni. Jadi dua perkataan ini tuan-tuan dan puan-puan, kita tak akan mampu untuk nak buat. Kita boleh datang solat subuh dalam keadaan awal pagi macam ni tuan-tuan. Kalau Tuhan tidak bantu beri kekuatan kita tak akan mampu untuk nak buat. Dan kita juga tahu kalau Tuhan tidak beri Ramadan kepada kita, tak lama lagi nak Ramadan, kita tak akan mampu nak kuat ibadat macam Ramadan. Luar Ramadan kita boleh ibadat, tapi tak sama dengan Ramadan. Allah bantu kita dengan Ramadan. Apa lagi, Allah bantu kita dengan tempat. Mungkin Allah berikan kita Masjidil Haram, Allah beri kita Masjid Nabawi. Bila kita berada dekat dua lokasi ini, tanah haram, tanah suci ini, Allah bantu kita dengan kemuliaan dan kesucian tanah, kita boleh kuat ibadat, sanggup berjalan jauh, walaupun berhimpit, walaupun jauh, walaupun nak ulang alik ke masjid, kita diberi kekuatan itu. Sebab apa? Sebab Allah bantu kita dengan tempat, Allah bantu kita dengan masa. Jadi bantuan ini sangat istimewa dan sangat penting. Maka permintaan tentang bantuan ini kita minta dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Daripada situlah, ya Allah tolong aku, dan kita tak perasan Allah tolong tu daripada mana. Mana datang kekuatan kita? Dan kadang-kadang Allah mudahkan kita pergi ke Baitullah, Allah mudahkan kita pergi ziarah ke mana-mana tempat-tempat yang suci dalam dunia yang Allah sediakan untuk kita, untuk kita dapat kemuliaan itu. Dan antaranya Allah bantu kita menerusi masjid. Rumah-rumah Allah yang dibina ini sebenarnya memang untuk membantu kita, untuk support kita, supaya kita lebih mudah buat ibadat. Muslimin yang dirahmati Allah, cerita pasal bantuan ini jugalah Nabi SAW selalu baca dalam hadis. Nabi sebut dalam hadis dan selalu Nabi buat. Nabi baca doa, Allahumma a'inni ala zikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku. Nabi minta bantuan, tuan-tuan. Ini apatah lagi kita lah, apatah lagi saya. Ya Allah, bantu aku ala zikrika, supaya aku boleh sentiasa ingat kepadamu. Wa syukrika, bantu aku ya Allah supaya aku boleh bersyukur kepadamu. Aku rasa cukup dengan apa yang ada, aku tak compare dengan apa yang orang lain ada yang aku tak ada. Aku rasa okey apa yang aku ada ni, aku appreciate sangat. Bantu aku supaya aku boleh rasa perasaan ini. Bantu aku supaya aku boleh sentiasa ingat Engkau. Ada apa-apa saja datang depan mata, benda ni boleh, benda ni tak boleh, aku ingat kepada Engkau. Dan yang ketiga, ya Allah, bantu aku wa husni ibadatik, supaya aku boleh memperbaiki dan memperelokkan ibadat aku kepadamu. Alhamdulillah, Allah dah mudahkan kita, Allah dah beri sedikit bantuan kepada kita untuk buat ibadat. Sekarang ni kita nak husni ibadat, kita nak sempurnakan, nak tambah lagi kebaikan-kebaikan menerusi ibadat kita. Muslimin yang dirahmati Allah, sekali lagi saya sangat terkesan bila Dr. Syed Rahmat Al-Buti sebut benda ni. Dia kata kalaulah kita terlalai, sekalipun dah saya tahu saya banyak lalai dalam semayang, kita duk fikir benda lain, tapi bila dia sebut benda tu, simple saja dia sebut, jangan sesekali kau terlalai pada dua perkataan ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau, hanya kepada Engkau kami sembah. Ya, kita nak buat pelbagai sembahan, pelbagai ibadat, kita nak buat, kita tahu, tapi kita tahu ada banyak benda yang aku tak mampu nak buat. Maka sebab itu, ya Allah, please bantu aku. Hanya kepada Engkau aku minta tolong supaya aku boleh buat ibadat ini. Hari ini kita fikir wa iyyaka nasta'in, minta tolong tu kita fikir apa? Minta tolong bisnes, minta tolong itu, kita nampak minta tolong yang tu. Sedangkan minta tolong yang paling utama adalah pada ibadat ini. Sebab kalau ibadat itu perfect, ibadat itu solid, Allah akan mudahkan pada benda-benda dunia yang lain. Jadi kalau nasta'in, minta tolong pun kita fikir minta tolong buat keduniaan, Allah boleh tolong, tapi rupanya ada pertolongan yang lebih utama yang kita kena minta, itu pertolongan untuk mudah buat ibadat. Kerana dengan kesempurnaan kita pada ibadat itulah akan mempermudahkan urusan kita pada keduniaan kita. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, semoga ada manfaat insya-Allah pada dua perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Kita tak nak bincang tentang macam mana cara nak sebut. Ada orang sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah cara sebut dan sebagainya. Itu mungkin dalam bab solat lah, dalam bab rukun solat, rukun qauli. Itu mungkin perbincangan khas yang kita bincang bab tu lah. Sebab ada orang kadang nak sebut tu pun salah. Kena hati-hatilah, walaupun nampak simple perkataan tu, tapi dia rukun qauli, iaitu satu kewajipan dalam solat yang mesti dibaca. Kalau salah baca atau baca dalam hati, kalau ikut mazhab Syafi'i, tak sah solat. Sebab Al-Fatihah itu adalah rukun qauli, bacaan yang wajib dibaca, wajib didengari oleh telinga sendiri. Jadi perbaiki bacaan dan fokus pada makna dan harapan dalam bacaan tersebut, insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, pada subuh hari ini saya nak bawa kepada tuan-tuan satu hadis daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia sebagai seorang isteri, dia tahu apa yang ada pada suami dia. Okey. Contohlah tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada kenal isteri orang, jiran-jiran sebagainya, tuan pernah jumpa dia, tuan-tuan tanya, apa keistimewaan ataupun kebaikan yang ada pada suami. Dan benda ni yang orang sahabat selalu tanya kepada isteri Rasulullah SAW. Sebab nak tahu peribadi yang sebenar adalah bertanya kepada orang yang berada dalam rumah orang tu. Bukan tanya buruk dia, tanya kebaikan dia. Dan Ummu Salamah dia akan beritahu apa? Nabi SAW selepas subuh, Nabi akan baca dengan satu doa, pendek je doanya. Kata Ummu Salamah, Nabi akan baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta, aku pohon kepadamu, ya Allah, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan aku mohon kepadamu, ya Allah, amalan yang diterima. Tiga benda ni jangan kita lupa lepas main subuh. Kalau imam tak terbaca untuk kita pun, kita ingat sambil dengar ni kita baca. Ya?
Tuan-tuan ikut saya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita ulang 3 kali supaya kita hafal lepas keluar ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita baca terus. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. 3 benda ni. Ya Allah, aku pohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amalan yang diterima. Kita bincang dalam tempoh 20 minit apa yang disebut ini menerusi hadis ni. Yang pertama yang kita boleh belajar daripada hadis ni, sebelum kita nak tengok konten hadis tu, yang kita boleh belajar adalah tentang bagaimana menjadi seorang isteri. Bukan sekadar dia ada isteri kepada Rasulullah, tapi kita menjadi isteri kepada suami hari ini pun, ataupun suami menjadi suami kepada isteri. Apa manfaat yang kita boleh dapat daripada pasangan kita, manfaat itu kita kena sebarkan. Bukan menyebarkan keaiban atau keburukan atau kelemahan. Dan itulah biasanya yang lebih akan di-highlight. Kalau lelaki jumpa kawan-kawan dia, oh, bini aku begini-begini. Kebanyakan begini-begini itu benda yang tak elok. Kalau isteri pula jumpa kawan-kawan dia sambil tengah sirang pokok tu, dia akan cerita, suami aku tak balik lagi. Mana suami tak nampak? Mula dia cerita. Bila sebut tak nampak tu dah dapat negatif dah. Dah dia pun sambung cerita benda yang tak elok. Kita nak buang mana ni? Tahun 2022 kita nak buang semua benda-benda yang buruk yang ada dalam hidup kita. Walaupun benda buruk tu ada, tapi kita tak nak sampaikan. Apa yang kita boleh belajar daripada hadis ni adalah Ummu Salamah, dia akan cerita benda yang baik pasal suami dia. Bukan kerana suaminya adalah Rasulullah semata-mata, tapi itulah sifat seorang mukmin, dia akan cerita kebaikan orang, terutamanya orang yang paling dekat dengan dia. Jadi ini menunjukkan isteri Nabi adalah memainkan peranan dalam menyebarkan ajaran Islam. Maknanya akhlak Rasulullah itu menjadi satu jalan kepada dia untuk berdakwah kepada orang. Dia tengok apa suami dia boleh buat. Kita menjadi isteri, kita tengok apa kebaikan daripada suami. Bila kita jumpa kawan-kawan kita, kita boleh kata, tak payah sebut suami kita lah, sebutlah siapa-siapa kebaikan yang suami perlu buat. Kita boleh sampaikan sebagai salah satu dakwah. Dan isteri Nabi ni, terutamanya dia akan mengetahui perkara-perkara yang kadang-kadang tidak diketahui oleh para sahabat. Sebab dia duduk dalam kehidupan privasi Rasulullah. Jadi bila duduk dalam kehidupan dalam rumah ni, kadang-kadang benda tu Nabi tidak expose dekat luar, tapi perkara tu perlu disampaikan kepada sahabat. Perkara-perkara yang memberi kebaikan dan manfaat. Itu nombor 1. Pelajaran kedua yang kita nak belajar daripada hadis ni adalah tentang lafaz doa yang kita disunatkan untuk baca lepas subuh. Yang kita baca tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi kita faham lepas subuh ni ada beberapa doa yang istimewa yang untuk kita baca. Di samping zikir-zikir tertentu yang macam kita buat lepas subuh tadi, jangan sesekali kita abaikan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian Allahumma ajirni minan nar 7 kali lepas subuh dan juga lepas maghrib. Waktu lain kalau nak ringkaskan, Allah Maha Faham, Nabi Maha Faham. Allah tahu waktu lain itu adalah waktu busy. Jadi permulaan hari dengan penutup hari, waktu yang walaupun waktunya pendek, subuh waktunya pendek, maghrib waktunya pendek, okey, tapi Allah memanjangkan waktu yang pendek itu untuk ibadat. Tapi waktu panjang yang lain, Zuhur, Isya, Asar ni waktu panjang, tapi Allah tahu inilah waktu yang kita akan disebutkan. Kalau Isya disebutkan kita dengan tidur, Zuhur, Asar disebutkan kita dengan kerjaya kita, maka pendekkan zikir dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi jangan abaikan lepas subuh punya zikir dan juga zikir pada maghrib tu. Lafaz doa. Jadi penting kita kena ada set doa dan juga zikir kita, yang jangan sesekali kita abaikan. Walaupun kita busy macam mana pun, walaupun terpaksa keluar sekalipun, dalam kereta apa kena buat. Itu pelajaran yang kedua, iaitu tentang lafaz doa. Penting kita kena hafal dan memahami skrip doa. Walaupun kita boleh reka doa-doa sendiri, tak ada masalah. Dan doa itu juga boleh makbul, tetapi ada doa yang lebih makbul, yang lebih mustajab, iaitu doa yang maksur
dan juga doa yang warid daripada Rasulullah. Doa yang maksur iaitu doa yang datang daripada Al-Quran. Doa yang warid adalah doa yang datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa yang kita baca tadi doa yang datang daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, pelajaran yang ketiga kita boleh belajar adalah tentang keutamaan bukan sekadar pada doa tapi pada waktu, iaitu waktu subuh. Okey. Kenapa? Satunya adalah dia permulaan hari dalam keadaan kita tidak ada maksiat. Kita belum buat dosa lagi. Bukan kita nak buat lepas ni tak, tapi kita belum terbuat lagi. Sama ada kita sedar atau tidak, kita bangun lepas subuh, kita bangun, kalau yang bangun sebelum subuh lagi, alhamdulillah penuh dengan ibadat, hidup dengan qiyam, dengan apa, betul terus datang sembahyang subuh. Setiap langkah, setiap perjalanan itu penuh dengan ibadat, dihapuskan dosa. Setiap tayar yang bergolek itu semuanya diberikan kebaikan dan diangkat keburukan. Tuan-tuan, masuk pula masjid, berhimpun dekat dalam tetamu-tetamu Allah, maka kelebihan orang ni akan dapat dekat kita, kekurangan kita ditampung oleh orang lain. Semua ni kebaikan, tuan-tuan. Jadi apa yang kita dapat bila tambah pula kita tengah baik, tengah tidak ada dosa, tiba-tiba kita doa pula. Okey? Dan yang kedua, kita doa dalam keadaan kita tidak ada dosa. Dan waktu itu tidak ramai orang berdoa. Waktu malam sebelum subuh, time tahajud, waktu subuh orang lain mungkin belum bangun, belum ramai orang berdoa. Maka keistimewaan yang ada pada subuh itu adalah pada waktunya. Sebab tu ada banyak hadis-hadis yang lain tentang keistimewaan dan kelebihannya Nabi. Purposely Nabi doakan orang yang berpagi-pagi dengan kebaikan. Maknanya istimewanya waktu pagi ini. Tapi ini kritikal lah, ya, bukan senang lah. Saya sendiri pun kadang-kadang memang susah lah nak bangun, tapi memang kena lawan betul. Terus pula dengan kehidupan kita yang katilnya canggih, dengan aircon lagi, dengan selimut yang mahal itu ini, jadi banyak lagi gangguan-gangguan yang mengganggu kita pada waktu pagi ini. Jadi bila kita faham daripada pelajaran yang ketiga ini tentang waktu subuh itu sendiri sangat istimewa. Bukan sekadar ada lafaz doa, tapi berdoa pada waktu yang sesuai, yang utama itu. Baik, yang keempat yang kita nak discuss, yang utama adalah tentang konten doa tu. Nabi SAW bila lepas subuh, Nabi akan baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Mula-mula Nabi start dengan doa minta ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hidup ini kita pun tahu, tuan-tuan, kita pun tahu. Kita boleh kenal orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu, dan kita boleh tahu betapa tingginya nilai dan martabat orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Kita pun tahu hadis-hadis ayat Quran yang kita tahu, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu, dan Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang diberikan ilmu di antara kamu. Allah akan angkat darjat tu. Jangankan di akhirat, di dunia lagi. Kan kita boleh nampak darjat orang yang berilmu macam mana orang yang tak berilmu. Kita tengok dekat sosial media, berapa ramai orang yang cukup bercakap tapi menzahirkan kebodohan dia. Dan lebih malang lagi, kena kutuk, kena caci. Kita tidak menyokong kutukan dan cacian tu, tapi nak bagi tahu akhirnya akan memalukan dan merendahkan maruah kerana kejahilan dan kebodohan. Jadi kita belajar. Pelbagai benda kita kena belajar. Walaupun kadang-kadang di luar bidang, tapi kita belajar secara tidak formal supaya kita boleh tahu macam-macam ilmu. Dan dalam banyak-banyak ilmu yang kita nak belajar ni, Nabi fokuskan ilmu yang bermanfaat. Bermaksud ada ilmu yang tak bermanfaat. Ilmu nafi'ah, apa maksud ilmu yang bermanfaat? Maka ulama berbincang tentang keutamaan jenis ilmu yang kita perlu utamakan. Ilmu banyak, memang siapa nak belajar, belajarlah, tak ada masalah. Ilmu dunia, ilmu akhirat, tak ada masalah, belajar semua sekali. Tapi ada prioriti, ada keutamaan. Maka sebab tu dia ada fardu ain, dia ada fardu kifayah. Bukan sekadar ibadat ada fardu ain yang kita wajib buat setiap orang kena buat, tak ada orang boleh support atau tolong buatkan bagi pihak orang lain, tak ada. Ada ilmu tu namanya, ada ibadat namanya fardu ain, yang semua orang kena buat secara personal, secara individu.
Begitu juga pelajaran, begitu juga ilmu. Ada ilmu yang bersifat aini, yang bersifat setiap individu kena tahu. Kalau tidak, orang tu boleh dihukum berdosa kalau dia tak tahu ilmu fardu ain tu. Melibatkan ibadat. Inilah kan tu utamanya ibadat kita, tentang solat kita, tentang puasa kita, ni ilmu fardu ain. Yang setiap orang kena tahu ilmu tu. Dia tak boleh, tak apalah ustaz tu dah tahu, okeylah jadi aku tak tahu pun tak apa. Jadi aku ikut je lah apa dia buat. Tak boleh. Kalau ustaz tu tak ada nanti, ataupun dia salah cara ikut, hanya tak boleh. Dia kena ada personal punya pengetahuan. Mungkin bermula dengan ikut lah, lama-lama dia kena tahu secara spesifik, satu-satu secara personal. Ilmu yang melibatkan fardu ain, dan boleh dihukum berdosa kalau dia tak tahu benda tu. Berbeza dengan ilmu yang bersifat kifayah. Bermaksud ilmu yang kalau orang lain tahu, dia tak tahu, okey. Contoh dalam Kota Damansara ni, dia tak pandai matematik, dia tak pandai matematik. Bab lain dia mungkin okey, tapi bab matematik memang dia lemah, nak buat macam mana? Tapi dia dikira berdosa ke tak pandai matematik? Dia tak dikira berdosa kalau dalam Kota Damansara tu dah ada orang yang pandai matematik. Mana kalau tak pandai mengira, ada orang lain boleh tolong kira bagi dia. Kalau dia tak pandai semayang, orang lain boleh tolong semayang untuk dia? Tak. Lain tu. Kalau fardu ain, tak ada orang boleh tolong. Tapi kalau fardu kifayah, ada orang lain boleh support. Begitu juga ilmu. Dia tak pandai sains, tak apa. Okay, tapi kalau dah ada ahli sains, dah ada saintis yang boleh bagi maklumat, dah boleh bagi pengetahuan, dah boleh tolong aturkan hidup kita dari sudut sains ni macam mana, ada geng-geng farmasi ke, geng-geng medical ke yang dah tahu macam mana cara bab vaksin, bab ini, kita tak apa. Kita tak tahu pun tak apa. Tak usah payah nak kena faham semua benda tu pula. Serahkan kepada ahli dia. Jadi saya tak tahu, tak apa, tak apa. Tapi kalau sembahyang tak tahu, tak apalah, serahkan kepada ustaz-ustaz ialah buat. Kami tak apa faham, tak apa. Tak boleh. Dia mesti kena faham. Jadi ilmu yang bermanfaat, tuan dan rahmati Allah sekalian, dia kena tahu ilmu yang berguna untuk dia, yang bermanfaat untuk dia. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan seseorang individu itu adalah dia akan meninggalkan benda yang tidak ada kaitan dengan dia dan tidak bermanfaat dengan dia, bagi dia. Kita boleh belajar semua benda ilmu, termasuklah ilmu tuan-tuan. Kehidupan sosial pun ada banyak benda yang bermanfaat dan tak bermanfaat. Ada banyak benda, contoh yang kita bincang baru ni pasal isu berita. Kita bincang minggu lepas pasal isu berita. Hari ni kalau kita nak tahu semua berita yang berlaku dalam dunia pun, tapi apa manfaat untuk kita? Kalau rasa tak ada manfaat, tak payah sangat nak ambil penting yang tu. Ambil yang berita-berita yang penting yang ada kaitan dengan kita sahaja. Nak tahu update apa? Kalau tentang COVID, okey, tentang COVID. Apa lagi update-update yang penting? Tentang cuaca, apa update yang penting? Yang lain-lain tu, satu kemalangan berlaku di Mexico, kita menjenuh baca. Apa manfaat yang kita dapat? Sekadar tahu je kan? Okey, tarkuhu ma la ya'nihi, tinggalkan apa yang tidak ada kaitan atau tidak bermanfaat bagi dia. Begitu juga ilmu. Ada ilmu yang kita kena utamakan, sebab kita dah tahu dah tadi permulaan mukadimah saya sebut, hidup kita penuh dengan ibadat. Jadi bila ilmu fardu ain memang kaitan dengan ibadat. Kalau kita utamakan ilmu yang lain, mengabaikan ilmu ibadat ini, macam mana kita nak pergi kepada prinsip asal kita diciptakan kepada menyembah Allah tadi? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku. Okey, kita faham, jadi aku kena beribadat je. Tapi cara ibadat tak apa, biar dulu. Aku sibukkan dengan benda lain dulu. Tak boleh. Dia mesti fokus. Ilmu yang utama adalah ilmu fardu ain yang ada kaitan dengan ibadat. Walaupun kita dah jadi rajin semayang, dah boleh semayang hari ni, bukan bermaksud dah perfect dah ilmu solat kita, belum lagi. Masih banyak lagi yang kadang-kadang kita terlepas sana sini. Kadang-kadang buat solat jamak kasar pun masih lagi. Baru ni ada sikit, dalam sebulan ke 2 bulan lepas, ialah keluarlah balik isu status pasal solat jamak kasar. Syekh Nuruddin respon kepada apa yang disebut oleh Abu Anas Al-Madani. Yang bias Abu Anas Al-Madani sokong Abu Anas, yang bias kepada Syekh Nuruddin bias Syekh Nuruddin. Akhirnya apa yang jadi? Dua tokoh ulama ni tak bergaduh,
follower ni yang bergaduh sebab ilmu fardu ain, tuan-tuan. Jadi memberi gambaran kepada kita bukan keutamaan bergaduh tu, keutamaan untuk faham betul-betul apa maksud solat jamak, apa maksud solat qasar. Walaupun kita dah rajin sepanjang 5 waktu, tapi kalau kita masih berbalah pasal solat jamak qasar, maksudnya ilmu ni aku belum cukup lagi. Baru bab solat, belum bab munakahat lagi, belum bab muamalat lagi, belum bab jinayat lagi, baru bab ibadat, baru satu skop saja daripada ilmu-ilmu yang ada ni. Muslimin yang dirahmati Allah, kita nak minta ilmu yang bermanfaat. Maksudnya ada keutamaan. Bukan bermaksud tak utama nak belajar sains, belajar matematik, belajar fizik ke apa benda tu. Okey, tapi dia bukan priority. Okey, kecuali memang kita dah pergi kepada level-level tertentu yang memang kita ambil pengkhususan dalam bidang-bidang tu, maka silakan. Yang penting jangan abaikan yang al-aini ini. Malangnya yang berlaku adalah kita kena belajar bahasa Inggeris, kita kena belajar sains, kena belajar matematik, tak boleh, hidup kita akan datang ni makin begini. Ya, faham. Tapi kebanyakan yang mengutamakan yang tu, dia mengabaikan yang utama. Alhamdulillah, sistem pendidikan dalam negara kita yang alternatif, yang private ni, dia dah buat dah. Kan apa, MRSM ada buat ulul albab. Dia nak melahirkan golongan agamawan yang profesional. Kan dia nak engineer yang boleh baca Quran, dia nak saintis yang pandai bahasa Arab, dia nak khatib itu adalah accountant, macam tu. Memprofesionalkan ulama dan mengulamakan profesional. Ini tuan-tuan. Ya. Ulama-ulama nak diprofesionalkan biar ada apa orang kata, modul dan silibus yang betul. Bila jadi ulama pun perlu ada etika-etika. Jangan bila sebut ulama dia seorang je betul, tak. Dia juga kena profesional. Dia juga perlu ada sistem, dia juga perlu ada strategi dan sebagainya. Dalam masa yang sama nak mengulamakan pula golongan profesional, golongan arkitek, accountant, engineer, sebagainya. Atau siapa-siapalah yang termasuk dalam golongan profesional yang belajar pendidikan yang kritikal tu, dia juga kena mendalami ilmu agama untuk mengulamakan dirinya yang profesional tu. Dah ada dah modul-modul tu, dah ada dah sekolah-sekolah yang buat benda tu. Alhamdulillah, nak menunjukkan kepada kita bahawa nak gabungkan, nak sinergikan antara ilmu dunia dan juga ilmu akhirat, maka dia akan jadi manfaat yang lebih besar. Sebab ada orang dia lebih fokus bab ilmu akhirat saja, dia tak pandai langsung bab dunia ni. Walaupun bab dunia tu ilmu fardu kifayah, tapi tak digabungkan dua-dua. Ilmu akhirat fardu ain pun dia utamakan. Dia dah solid, dah perfect yang tu. Dia pula memang cekap, genius untuk nak belajar matematik, sains dan sebagainya, cepat tangkap dan sebagainya, maka lagi advantage untuk dia. Dia dapat dua-dua, kombinasi antara aini dan juga kifai tadi. Okey, ilmu yang bermanfaat. Tuan ni sekali lagi, tak salah nak bagi anak masuk kelas muzik, tak salah nak bagi masuk anak kelas bahasa Inggeris, kelas matematik, silakan. Tapi salah kalau tidak mengutamakan yang awal, ilmu-ilmu fardu ain tadi. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, termasuklah juga tak salah nak bagi belajar anak bahasa Inggeris, tapi bagi pandai juga anak untuk belajar Al-Quran. Termasuklah kita. Menjadi satu benda yang mengaibkan kita kalau aku tak pandai lagi baca Quran. Dah tahun 2022 dah, macam-macam sistem ada untuk belajar Quran biar pandai, mudah. Tapi kenapa aku tak nak ambil benda ni sebagai satu benda yang penting? Kalau kita stres baca buku, baca surat khabar, baca apa benda-benda bahasa Inggeris, baca stres, tak faham, jadi sanggup nak bagi faham, sepatutnya kita kena lebih stres kalau kita tak pandai baca Quran dan tak mampu nak faham Al-Quran. Okey, jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, dalam doa Nabi yang pertama kita nak minta ilmu yang bermanfaat. Sebab kita pun tak tahu dalam banyak ilmu ni yang mana yang bermanfaat untuk kita, untuk family, untuk kerjaya kita. Sebab tu dengan doa ini Allah akan tolong bantu kita untuk Allah susun. Dan Allah ketemukanlah dengan guru, Allah ketemukanlah dengan masa yang sesuai, Allah akan temukan benda ni. Isunya kita kena minta dulu. Sebab kalau kita memandai-mandai, aku suka benda ni, aku nak belajar benda ni, kita takut kita belajar benda yang tak sesuai. Dan bila tak sesuai tu, kadang-kadang mungkin kita belajar, kita tak faham dan kita salah faham ilmu itu. Ataupun kita faham sangat tapi tak manfaat, akhirnya dia beri mudarat kepada kita. Dia nak belajar benda yang dia nak, rupanya benda tu merosakkan dia. Ada Nah, jadi kita nak minta dengan doa ini, akhirnya Allah bantu kita dengan ilmu yang bermanfaat. Bermaksud ada rupanya ilmu yang tak bermanfaat, banyaklah. Dan kita pun tahulah apa ilmu yang tak bermanfaat. Saya nak ringkaskan tuan-tuan.
Kemudiannya Nabi SAW minta warizqan tayyiban. Ni awal pagi ni minta ilmu. Alhamdulillah Masjid Damansara kuliahnya tak berhenti. Salah satu ilmu secara tidak formal lah. Sebab kita tak ada kitab, tak ada bertulis apa sangat. Jadi kita ambillah ilmu sekadar yang boleh dengan ruang waktu yang singkat. Kita penuhkan hidup kita penuh dengan ilmu. Lepas kuliah subuh ada kuliah duha, kuliah itu macam-macam kuliah, YouTube pun ada. Kita cuba cari ilmu dengan cara kita. Hidupkan hidup ni dengan ilmu. Tapi nak ilmu yang bermanfaat, maka kita minta Allah supaya Allah bantu kita berikan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, Nabi minta awal pagi rizqan tayyibah. So awal pagi ni memang simbolik kepada orang keluar cari rezeki. Ada juga orang keluar waktu malam. Nak buat macam mana kan, sebab hidup kita dah berada pada zaman global modern ni dah lain dah sebab nak supply lebih daripada sepatutnya, nak itu ini, jadi terpaksa kilang bekerja malam, sedangkan malam waktu tidur. Kan waja'alna laila libasa, kami jadikan malam itu adalah untuk libasa, sebagai pakaian, sebagai untuk kita berehat, tidur dan sebagainya. Tapi nak buat macam mana kita yang design sistem kita sendiri, maka daripada situlah kita terimalah konsekuensi, kesan-kesan sampingan daripada sistem yang kita ubah tu. Bukanlah maksud salah berdosa pula kerja waktu malam, tak. Nak bagi tahu kerja sebenarnya waktu pagi. Jadi apa benda yang utama waktu malam? Ibadat lah. Jadi pagi, sebab tu Allah ringkaskan masa pagi ni kan, even apa solat zuhur ke solat asar ke, waktunya panjang diberikan sebab Allah nak mudahkan kehidupan manusia tu. Bila kita keluar cari rezeki pada waktu pagi, yang kita nak rezeki yang baik untuk kita, rizqan tayyibah. Rizqan tayyibah ni maksudnya pertama adalah konteks kita punya jalan nak cari rezeki sebelum rezeki tu masuk. Itu kejap lagi. Sebab kadang-kadang kita banyak sumber rezeki, tapi dia masuk dekat kita beri mudarat dekat kita. Jadi kita tak nak yang tu. Pertama kita nak bincang adalah jalan nak pergi kepada rezeki itu dulu. Bila kita nak rezeki yang baik, rezeki yang tayyibah, maka yang pertama semestinya dia akan ada halal lah dulu. Dia mesti rezeki yang halal. Bila masuk tayyibah, dia tak boleh benda haram. Jadi siapa-siapa yang mencampurkan urusan halalnya dengan haram, ghulibatil haram, maka dia akan jadi haram. Ibarat satu gulai yang dimasukkan tai ayam dalam tu. Gulai ayam canggih, elok dah, sedap dah ni, dia letak tai ayam dalam tu, maka tai ayam tu akan mempengaruhi gulai tadi. Dalam kehidupan kita mencari yang halal, kita dah kerja elok-elok dah, tiba kita terlibat dengan rasuah. Na'udzubillah min dzalik. Rasuah dalam negara kita luar biasa, tuan-tuan. Jangan nampak problem besar-besar, yang sekecil-kecil orang pun terlibat dengan penipuan dalam bab duit ni. Agama ke tak ada agama ke boleh hilang dengan sebab duit. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Penyalahgunaan kuasa, penyalahgunaan kepercayaan dan sebagainya, orang boleh telanjang kepercayaan dengan sebab duit. Na'udzubillah. Harap Allah lindung saya dan lindung kita semua daripada duit ini, fitnah duit ini. Na'udzubillah. Orang agama juga boleh rosak. Kerajaan Uthmaniyah yang punya hebat ratusan tahun, tuan-tuan, dia boleh jatuh kerana duit. Selain pada wanita, duit. Muslimin yang dirahmati Allah, Nabi SAW cuba digagalkan oleh musyrikin Mekah dengan duit. Mana harta ini. Jadi kita kena cari sumber rezeki yang betul. Cari sumber rezeki yang betul. Siapa-siapa yang masih bisnes dia, walaupun boleh buat income yang banyak, tapi tengok balik lah. Tengok balik. Tahun 2020 cuba berazam untuk keluar daripada kepompong rezeki yang tak baik. Kalau kita ada anak-anak yang keluar, yang bekerja di kedai 24 jam contoh, groceries 24 jam tu, yang ada jual arak sebagainya, walaupun dia tak jual arak, walaupun dia cuba cari jalan supaya aku tak scan benda ni, aku tak susun produk ni, tapi at least doakan anak kita ni supaya dia boleh keluar cari kerja lain, sebab dia tetap ada share dia juga dalam tu, walaupun dia tak berniaga, walaupun dia tak jual benda tu. Ataupun siapa-siapa yang berniaga, walaupun boleh buat income, tuan. Saya ada ramai kawan-kawan yang buat income dengan benda-benda yang yang diharamkan. Nak main apa? Forex. Tolong hati-hati, tuan-tuan, bila fatwa telah memfatwakan yang sebagai haram. Nak main exchange ni ada caranya. Ada benda yang halal. Hari ni ada cryptocurrency, silakan main cryptocurrency, silakan. Baru ulama yang membenarkan, sila kita guna pandangan yang membenarkan. Tapi kalau pandangan yang mengharamkan, tolong kita ambil berat dengan benda tu, walaupun dia boleh buat income. Apa lagi?
yang terlibat dengan industri yang haram lah. Jangan kata arak sajalah tuan-tuan. Siapa yang buka kedai yang ada benda-benda yang tak sepatutnya dijual dalam tu, maka elakkanlah untuk jual. Sumber-sumber rezeki ni. Kalau yang kerja makan gaji pula, tolong tengok waktu-waktu kita dibayar gaji tu, apa yang patut, apa yang tak patut. Ada tak barang-barang pejabat kita bawa balik ke TF4 ke PEN ke yang jadi milik peribadi kita, yang dapat pakai kenderaan syarikat, sejauh mana kita guna kenderaan syarikat tu pada sepatutnya, handphone dan sebagainya. Semua ni kena jelas. Dan sebab satu harta kita ambil daripada benda yang haram, tuan, dia akan ada azab yang disediakan untuk tu. Dan berlaku dalam hadis Nabi SAW, seorang penjual kayu api, penjual kayu je tuan-tuan, orang beli kayu api dia tu, dan ketika dia dalam perjalanan nak menghantar kayu api itu balik, menghantar ke rumah orang yang membeli itu, giginya ada daging yang melekat dan sebagainya, maka dia patahkan sikit ujung kayu api itu untuk dicongkil gigi itu. Itu juga dipersoalkan pada hari kiamat, tuan. Na'udzubillah, bila cerita pasal harta, na'udzubillah, kita pun cari rezeki, kita pun cari duit juga, maka kita nak sumber rezeki kita daripada jalan yang halal dan tidak ada syubhat, apatah lagi yang haram. Maka sebab itu Allah sediakan salah satu solution kita adalah dengan tabung sedekah. Allah beri solution kepada kita dengan adanya sistem zakat, sistem wakaf untuk mensucikan harta kita. Tapi bukan maksud mensucikan harta kita masih buat lagi benda yang haram ni. Oh tak apa, aku buat benda yang haram, kan duit tu aku dapat, ambil lah 10% masuklah tabung, dermalah anak yatim. Tuhan akan terima kebaikan kalau ditinggalkan kejahatan tu. Sebab fungsi kebaikan untuk menghapuskan kejahatan, tapi dia takkan boleh dihapuskan kalau kejahatan masih berterusan. Zakat mensucikan harta, oh mana aku boleh buat rasuah, nanti kan aku bayar zakat. Tak, bukan macam tu maksud dia. Zakat itu tidak akan diterima selagi benda rasuah itu tidak dihentikan. Token judi, dia duk supply orang makan anak yatim, dia ada yayasan anak yatim, tapi di bisnes utama dia berjudi. Tak boleh macam tu, tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah, rezeki yang baik, sumber rezeki kita yang kedua, bila dia masuk kepada kita, kita berharap rezeki yang kita dapat ini dia beri manfaat kepada kita, bukan sekadar untuk kita makan, tapi dia membentuk akhlak kita. Kita kadang-kadang rezeki yang kita fikir untuk makan ni, kita fikir pasal kesihatan, nutrition tu, apa nutrisi yang masuk, apa kolesterol, apa karbohidrat dia, apa protein, apa semua-semua ni kita fikir yang tu. Aku tak nak makan benda yang tak elok lah, aku nak eat clean, nak benda yang elok, bersih, organik saja. Okey, tak ada salah yang tu. Tapi jangan semata-mata makan untuk utamakan kesihatan, tapi nak tahu juga macam mana makan boleh mempengaruhi kepada pemikiran dan juga tindakan. Bagaimana makanan yang masuk boleh mempengaruhi pemikiran dan tindakan. Itu yang Imam Al-Lais As-Samarkandi disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lalai, nama buku tu. Hati yang keras, orang yang penuh dengan dosa, orang yang hatinya hitam, kotor dan sebagainya, dibersihkan, diubahkan hati ini, diberikan akhlak yang baik. Salah satu caranya menerusi jaga pemakanan, jaga makan. Maknanya bukan sekadar nutrisi, bukan sekadar dari sudut kesihatan, tapi punya makanan boleh mempengaruhi akhlak. Tengok Nabi macam mana cara makannya. Nahnu la na'kulu hatta najua' fa iza akalna fala na'kul hatta nashba. Kita ni jenis orang yang tidak akan makan melainkan time lapar. Dan apabila kita makan, kita tak akan makan sampai kenyang. Fa iza akalna fala na'kul hatta nashba. Itu yang bahasa Melayu, sebab apa kita akan berhenti sebelum kenyang. Okey. Nabi ajar kaedah bukan sekadar makan benda yang halal, makan benda yang sembelih, tinggalkan yang syubhat. Babi ini tak boleh, anjing tak boleh, apa tak boleh. Bukan itu saja dia suruh hukum, tapi cara makan pun dia ambil kira. Makan time lapar, makan dan berhenti sebelum kenyang. Muslimin yang dirahmati Allah, bukan sekadar makan tu dengan adab, dengan bismillah, ditutup dengan alhamdulillah. Bukan sekadar itu, rupanya makan boleh mempengaruhi kepada akhlak dan perangai. Kita tengok anak-anak kita pada hari ini sebagai contoh. Kalau kita tengah ada masalah keluarga, cuba tengok sumber rezeki kita, cuba tengok apa yang kita serve family kita, apa yang diberi makan dalam rumah. Okey, bukan buka tu tengok okey ada sayur, ada buah, ada okey cukup lengkap dapur aku. Tengok sayur, buah apa semua ni, duit ni mana aku dapat untuk beli semua benda ni. Cuba tengok balik. Ataupun tengok balik minggu ni kenapa ada banyak serabut, nak ibadat pun jadi susah, jadi malas. Kenapa? Apa yang aku makan minggu ni? Tengoklah apa yang kita makan, kedai mana yang kita pergi.
Cuba buat comparison bulan yang kita sibuk dengan masak sendiri dengan bulan yang kita sibuk makan luar. Cuba tengok, ada tak beza sikit? Kalau tuan-tuan sanggup nak buat eksperimen tu, cuba buat. Bulan ni makan dengan ulama saja. Bukan ulama tu tolong suap pun, kita makan dengan ulama. Hari ni makan dengan tok guru ni, hari ni makan dengan tok guru ni. Cuba rasa kehidupan kita disebabkan apa yang kita makan tu. Mesti akan dapat perbezaan punya, mesti. Muslimin dirahmati Allah, rizqan tayyibah. Dan last sekali, amalan mutaqabbala. Nabi minta, ya Allah, amalan aku buat, aku berusaha untuk buat dan tolong terima amalan. Okey, kita dah buat macam amalan hari ini, alhamdulillah. Kita harap amalan kita betul dan dibuat betul-betul dan Tuhan terima amalan kita. Ini yang disebut dalam ayat 15 surah Al-Ahqaf, doa yang diminta oleh orang yang dah berumur 40 tahun. Kita pernah bincang dulu tajuk umur dulu. Orang yang berumur 40 tahun, Allah kata dia kena ada 3 benda. Pertama, jadi orang bersyukur. Yang kedua, jadi orang yang boleh buat amal ibadat dan Allah redha apa yang dia buat. Wa an a'mala salihan tardah. Ini doa yang kita kena minta. Ya Allah, bantu aku supaya aku boleh buat amalan dan Engkau redha amalan aku. Maknanya Engkau terima. Jadi maksudnya nak amalan yang diredai, amalan yang diterima, pertama dia mesti betul. Yang kedua, dia mesti ikhlas. Dan yang ketiga, bila betul dan ikhlas, dia akan membentuk kepada akhlak, matinul khuluq. Amalan yang diterima, dia akan membentuk kepada peribadi. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, inna salata tanha anil fahsya wa munkar. Sungguhnya salat tu ibadat. Dia akan mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Maksudnya lagi banyak solat, lagi betul solat, insya-Allah slowly kita akan mula start tinggal sikit benda buruk. Tuan-tuan ini dah banyak sembahyang, tuan-tuan nampak banyak benda buruk tuan-tuan tinggal. Tapi mungkin ada beberapa benda lagi, sifat marah masih ada, sifat senang tak puas hati dengan orang masih ada. Perbaiki lagi solat, tambah lagi dengan solat malam, tambah dengan solat sunat, tambah dengan zikir. Insya-Allah dia akan slowly dia akan tinggal. Dia antara tanda amalan yang diterima disebut oleh tokoh-tokoh tasawuf ini adalah dia membentuk kepada akhlak dia. Bukan sekadar dia buat amalan itu dan dia mudah untuk buat, dia membentuk akhlak, bentuk peribadi. Jadi kalau kita rasa kita banyak amal, banyak sembahyang masjid, tapi kita balik rumah dengan jiran kita senang bergaduh, pergi je restoran makan pagi, breakfast kejap lagi, buat benda-benda yang tak elok, maka tolong tengok balik ibadat kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey, itu kesimpulan perbincangan kita pada hari ini. Doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, insya-Allah. Kita tengok satu soalan, bagaimana pula untuk menggabungkan doa daripada hadis, contohnya versi yang ustaz ajar tadi, kita gabungkan dengan benda lain. Allahumma inni as'aluka qalban khashi'a wa rizqan wasi'an tayyiba. Itu dalam riwayat yang lain. Hadis ni ada banyak riwayat. Yang Ummu Salamah punya riwayat dia bagi 3. Ada riwayat yang lain yang tambah lagi. Wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima wa qalban khashi'a wa taubatan nasuha. Dia tambah. Ada riwayat lain digabungkan sekali, tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Lepas tu tambah lagi, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sabit qulubana ala dinik, sabit qulubana ala ta'atik. Ini semua dalam hadis Nabi. Gabungan hadis-hadis jadikan satu skrip, tak ada masalah. Boleh. Termasuk juga ayat Al-Quran. Dia ayat Al-Quran, kita jadikan ayat Al-Quran itu sebagai dialog ataupun doa kita. Dia panggil iktibas bi ayatul Quran. Kita ambil ayat Quran jadikan sebagai doa kita. Boleh juga, tak ada masalah. Nak gabung hadis Nabi dan juga ayat Quran, inilah sebaik-baik gabungan dalam permintaan. Ada ahli-ahli sufi tuan-tuan, yang dia orang punya percakapan ni, dialog dia adalah berdasarkan dalil. Dialognya Quran dan hadis. Mana kalau orang tanya, saya lupa nama seorang tokoh sufi itu, dia seorang perempuan tokoh sufi. Saya ingat lagi benda tu, saya pernah baca bukunya masa saya dekat Mesir dulu. Nanti kalau saya ingat, saya kenalkan tuan-tuan dengan buku dia tu. Setiap perkataan dia, kalau sembang dia cakap apa-apa, jawapan dia ayat Quran. Tapi menjawablah soalan. Sembang apa-apa, hadis Nabi. Masya Allah, hebat tuan ya. Kerana Quran dan hadis itu memang komunikasi. Al-Quran adalah kalam Allah, kata-kata daripada Allah. Hadis Nabi, kata-kata daripada Nabi. Jadi maksud dua-dua perkataan ini boleh digunakan oleh manusia? Boleh, tak ada masalah. Dalam percakapan harian pun boleh, tapi kena sebut pada tempat yang elok lah. Tak boleh baca ayat Quran dalam tandas. Begitu juga ayat
Quran ataupun hadis Nabi, kita jadikan dia sebagai doa. Dalam dialog boleh, dalam permintaan doa pun boleh. Wallahu a'lam. Itu saja perbincangan kita hari ini. Minta maaf salah silap. Mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah. Sekali lagi, tolong jangan abaikan doa ini walaupun dia simple. Minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan juga amalan yang diterima insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala ya akramal akramin ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.